Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'altahu sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama sekali saya ingin mengajak ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik untuk sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya. Kita masih lagi diberikan satu nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga-mogahan nikmat yang ada pada hari ini berkekalan hinggalah sampai ke kita dikembalikan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita diberikan diselamatkan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan hamba-hambanya yang soleh dan solehah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang kitab Tafsir Al-Munir dengan tajuk Seruan untuk menerima dan mengikuti hukum-hukumnya serta hukuman bagi mereka yang melanggarinya. Ini tajuk ini daripada surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 212. Pada pertemuan yang lepas, saya ada membacakan ataupun sama-sama telah kita pelajari pada pertemuan yang lepas, iaitu ayat 208 dan 209. Jadi insya-Allah pada pertemuan pada rakaman kali ini, pada pertemuan kali ini saya akan menghuraikan, saya akan menukilkan kata-kata daripada Tafsir Al-Munir daripada ayat 210 sampailah ayat kepada 212. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah seterusnya kita akan pergi kepada kita akan mula baca ayat 208 hingga 212. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن
innallaha syadidul iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, selesai sudah kita membaca ayat daripada 208 hingga 212. Macam yang saya maklumkan tadi, pada pertemuan yang lepas, pada kuliah online yang lepas, saya membacakan terjemahan ataupun tafsir daripada ayat 208 hingga 209. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan terus kepada ayat 210 sehingga 212. Jadi saya mengajak sama-sama kita membaca terjemahannya, terjemahan perkataan. Hal yanzurun illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Yani orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka dalam lindungan awan bersama-sama dengan para malaikat yang menjalankannya, iaitu yang menjalankan azab tersebut. Wa ilallahi turja'ul umur, padahal telah pun diputuskan perkara itu. Wa qudiyal amr, padahal telah pun diputuskan perkara itu, iaitu balasan azab yang bakal menimpa mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah jua kembalinya segala urusan. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan yang telah kami berikan, iaitu Allah SWT berikan kepada mereka, sedang mereka masih ingkar. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu, siapa pula yang menukar nikmat keterangan Allah setelah apa yang sesudah nikmat itu sampai kepada mereka. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu amat berat siksaannya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, kehidupan itu, iaitu pada kemewahannya, diperhiaskan serta dijadikan amat indah kehidupan dunia. Hayatud dunya itu, kehidupan dunia itu. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan orang-orang yang kafir ini memandang rendah kepada, wa yaskharun, memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang beriman itu fawqahum, di atas mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu, dan sesungguhnya dan Allah itu yarzuqu, memberikan, man yasha, sesiapa yang dikehendaki, bighairi hisab, tanpa ada penentuan, tanpa ada hisab, tanpa ada kira-kiraan, tak ada. Allah akan berikan sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Baik, begitulah terjemahan kali perkataan ataupun terjemahan ayat. Jadi insya-Allah kita akan melihat kepada mufradat lughawiyah. Mufradat lughawiyah ini maksudnya ialah perkataan-perkataan yang bahasa Arab yang diambil daripada ayat Quran itu. Dia fokuskan pada satu-satu ayat. Baik. Yang pertamanya ialah kalimah hal yanzuruna. Hal yanzuruna ini ialah maksudnya mereka tidak menunggu. Hal yanzuruna, adakah mereka tidak menunggu. Kemudian didatangkan pula ya'tiyahumullah, iaitu datangnya azab Allah ataupun perintahnya. Fi zulalim, iaitu kalimah yang berbentuk plural, yang bentuknya juga berjamak zulal, zillah, daripada perkataan zullah yang bermaksud nauni. Minal ghamam, iaitu ghamam ialah satu awan putih yang nipis. Baik, saya uraskan yang ini sikit dulu. Contoh pada kalimah zulal, ada satu
kalau pergi umrah ataupun melakukan melakukan tawaf, di antara salah satu doa yang diajar ketika ataupun yang digariskan oleh para ulama tentang doa ketika tawaf ini, para mutawif selalu baca, Allahumma azillana tahta zilla arshika yawma la zilla illa zilluka. Ya Allah, naungilah kami. Allahumma zilluna, Allahumma azilluna tahta, di bawah zilla, naungan arshika, arshmu, fi yaumi, pada hari yang la zilla illa ziluka, maknanya tidak ada yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganmu. Itu makna zillah, zullah, naungan. Jadi fi zulalim, minal ghamam. Ghamam ni maksudnya awan. Kalau ada di kalangan kita yang pernah pergi umrah, kemudian kita pergi ke kita pergi ke Madinatul Munawwarah, di hadapan, bahagian hadapan Masjid Nabawi, di sebelah kanan, maknanya kubah hijau di sebelah kanan tu, biasanya para mutawif akan tunjukkan dua masjid. Dua masjid, kalau saya boleh masih ingat. Ada satu masjid dipanggil Masjid Sayyidina Abu Bakar ataupun Masjid Abu Bakar, dan di sebelahnya dipanggil Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah, kalau masih ingat apakah peristiwa Al-Ghamamah itu, mungkin boleh rujuk ataupun ingat balik, cuba balik cari apakah peristiwa yang terdapat pada Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah ada satu peristiwa, sebab tu ada satu masjid di situ. Jadi cuba tanya, kalau masih ingat, cubalah tanya WhatsApp pada para mutawif yang pernah bawa tu, ataupun tanya ustaz yang ni untuk satu kita nak tengok. Kita ingat apa itu Masjid Al-Ghamamah? Barangkali biasanya kita ramai mengambil gambar. Para jemaah Malaysia suka ambil gambar kawasan situ. Tapi saya cuba nak ingatkan balik apakah peristiwa yang berlaku pada Masjid Al-Ghamamah. Ghamam bermaksudnya awan. Baik. Seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Wa qudiyal am, telah sampai perintah untuk membinasakan mereka, iaitu azab yang Allah turunkan tu telah sampai kepada mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan iaitu akhirat, iaitu Allah akan membalas semua yang dilakukan oleh manusia. Dan kepada Allah semua Allah uruskan, itu semua urusan Allah. Macam kita akan sebut pada yang kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Ayatin bayinat. Okey, ini dah pada masuk ayatin bayinat. Ini ayat ini mukjizat yang jelas. Mukjizat yang jelas tidak boleh diragukan. Tetapi akhirnya wa may yubaddil ni'matallah, tetapi mereka telah diberikan nikmat dengan keterangan-keterangan yang jelas, tetapi mereka menukarkan nikmat tersebut kepada kekafiran dan kejahilan. Kejahilan itu menyebabkan mereka menjadi kafir, sombong mereka. Wa may yubaddil ni'matallah, tabdil bermaksud menggantikan sesuatu daripada sebuah keadaan kepada keadaan yang lain. Ni'matullah iaitu ayat Allah yang telah jelas, yang telah diberikan kepada para nabi sebagai sumber hidayah dan sumber keselamatan untuk kita hidup di dunia ini. Mahir malangnya telah ditukarkan. Ini kita panggil. Seterusnya pada al-iqab, kalimah al-iqab iaitu bermaksudnya azab. Wallahu syadidul iqab, fa innallaha syadidul iqab. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang saya akan menghuraikan apa beza penggunaan kalimah syadidul azab dan juga syadidul iqab. Walhal kedua-duanya ada, kalau secara literalnya dia membawa maksud kepada azab, tetapi dari segi sudut dia ada beza dia. Penggunaan dia syadidul azab dengan syadidul iqab. Syadid maksudnya sangat, bersangatan, itu syadid. Azab ataupun iqab nanti kita akan huraikan pada kuliah yang akan datang insya-Allah, jika diizinkan. Zuyyina lillazina kafaru, dicampakkan, dinampakkan cantik pada pandangan orang-orang kafir ataupun bagi penduduk Mekah. Ini bagi tafsiran ataupun mufrad lughawiyah dia. Wa yaskharuna,
Siapa yang ni orang-orang kafir ini mengejek. Yaskhurun maksudnya mengejek orang-orang yang beriman kerana kemiskinan mereka. Dan mereka, ini orang kafir ini, menyombong diri kepada orang-orang yang kafir, kepada orang yang beriman dengan harta benda mereka. Tetapi apa yang Allah kata, walladzina taqaw, orang-orang yang menjauhi kesyirikan, iaitu orang-orang yang beriman tetapi mereka miskin. Fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, iaitu memberikan rezeki tanpa perkiraan, tanpa ada batasan, tanpa memperhitungkan keimanan atau ketakwaan seseorang itu. Dan juga Allah tak menghitungkan kejahatan orang itu. Allah nak beri rezeki itu pada siapa yang dia kehendaki. Firman ini adalah satu bentuk, ayat ini adalah berbentuk satu ungkapan kiasan, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil kinayah, tentang keluasan, yang ini Allah SWT memberikan mereka rezeki yang luas di dunia dan juga di akhirat. Rezeki di dunia iaitu berbentuk menundukkan atas orang-orang yang mengejek itu, sedangkan rezeki yang di akhirat itu adalah masuk syurga dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, begitulah kita panggil mufradat lughawiyah daripada ayat-ayat 210 sehinggalah 212. Baik, sebelum kita pergi kepada tafsir dan penjelasan, saya ingin menarik perhatian kepada semua tentang ayat Allah, tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya, saya nak menarik perhatian kepada sesungguhnya, innahu lakum aduwwum mubin. Apakah sesungguhnya dia, yakni syaitan itu, musuh yang nyata bagi kamu. Musuh yang nyata bagi kita. Bermaksud musuh yang nyata bagi kita ni, maksudnya ialah, kita ni kalau bermusuh dengan sesama manusia, kita tidak ada peringkat musuh 24 hours. Tak ada istilah bermusuh sehingga 24 jam non-stop gaduh, non-stop kalau kita ni paling common pun bergaduh sesama kita ni pantang jumpa, kan? Pantang jumpa kita akan gaduh, pantang jumpa kita akan gaduh. Itu paling. Tapi kalau tak jumpa tak gaduh, kan? Tetapi syaitan ini, Allah SWT kata aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh yang 24 hours, 24 jam bersama kita, 24 jam memerhatikan kita, mengajak kita kepada sesuatu yang tidak baik. Macam saya kata tadi, manusia ini kalau dia bermusuh, ada masanya kita akan jadi baik. Ada masanya kita akan jadi baik. Contoh kan, zaman-zaman kalau paling common lah kita gaduh, zaman katanya mula gaduh ni sejak zaman sekolah rendah. Lepas tu masuk peringkat menengah, gaduh lagi, sampai ke peringkat tiba-tiba permusuhan itu menjadi satu percintaan yang mana akhirnya boleh berkahwin jadi suami isteri. Asalnya bergaduh, bermusuh, kan? Yang kita jiran yang asalnya kita mungkin asalnya bergaduh, kemudian boleh jadi baik. Yang asalnya mungkin jadi baik, sahabat baik katanya, tiba-tiba boleh jadi gaduh, musuh. Jadi musuh kita sesama manusia ini dia bertukar-tukar, dia tak menentu. Tetapi berbeza dengan syaitan yang tidak pernah berhenti untuk menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita manusia biasa saja. Kalau masih ingat kisah-kisah seperti Nabi Ibrahim AS, bila mana Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang mengatakan Allah SWT menurunkan wahyu kepada baginda untuk melakukan sembelihan kepada anaknya Nabi Ismail AS. Lalu dalam perjalanan untuk menyempurnakan perintah Allah SWT itu diganggu juga oleh syaitan. Itu Nabi. Kita ni apatah lagi, kan? Jadi kita tak terlepas daripada godaan syaitan. Jadi ayat ini merupakan satu peringatan kepada kita supaya
berhati-hati, berhati-hati dengan jejak langkah syaitan ini, dengan hasutan syaitan ini, kerana syaitan ini juga antara 4 faktor yang menyebabkan, contohnya menyebabkan terhalangnya niat kita untuk menjadi baik. Sebab syaitan tu juga, selain daripada hawa nafsu, selain daripada kawan-kawan kita yang menghasut, tapi ada juga yang keempatnya adalah syaitan. Syaitan mengajak kita ke arah yang ni. Siapa pun tak terlepas, siapa pun dia, Perdana Menteri, ustaz tak ustaz, warak tak warak, alim tak alim, kita tak terlepas. Sebab tu Allah SWT mengingatkan kita, innahu lakum aduwwum mubin, inna syaitana aduwwum mubin, kan? Jelas, nyata, kan? Jadi kita ni kena berhati-hati. Apabila kita, contoh kita berasa dalam satu situasi yang kita nak bergaduh dengan orang, kita tak puas hati dengan orang, ataupun kita punya, kita cek balik, kita tahan nafas, kita tengok adakah kita ini berada dengan syaitan punya fasa, adakah kita terikut dengan khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan ini. Baik. Selesai kita pergi kepada tafsir dan terjemahan. Di sini saya simpulkan daripada kitab tafsir muda ini, tafsir dan penjelasan, iaitu yang pertamanya pada ayat 210, tiada pertolongan daripada Allah SWT, maksudnya hukuman bagi individu yang tidak konsisten dalam istiqamah dan tidak menjaga diri dengan mempamerkan akhlak serta mengabaikan syariat seluruhnya ataupun sebahagiannya. Maksudnya ini adalah hukuman bagi mereka yang tak konsisten tadi tu, yang tak jaga istiqamah dia tadi, dan tidak mempamerkan akhlak, mengabaikan syariat sikit ataupun sebahagiannya, sedikitnya atau keseluruhannya, maka mereka ini golongan yang tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Ini ayat yang kita nampak. Kemudian ayat yang seterusnya ialah Allah SWT bertanya, ancaman dengan pertanyaan, Sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Apa sebenarnya yang ditunggu oleh orang-orang yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang menyimpang daripada perintah Allah? Siapa? Jadi kalau tengok pada ayat itu, Sal Bani Israil, Allah SWT bertanya kepada orang Israel. Allah SWT suruh Nabi bertanya kepada Bani Israel, apakah keterangan yang diberikan kepada mereka tak cukup? Maksudnya Allah telah mengutuskan para Nabi, dan mana setiap Nabi itu diberikan mukjizat dan dipertunjukkan mukjizat itu di hadapan Bani Israel, bukti yang jelas kepada mereka. Tetapi apa yang menyebabkan mereka masih lagi tidak beriman? Di hadapan mereka dah cukup nyata, dah lengkap bukti, tetapi ini satu kita panggil dalam bahasa Arab, panggil istifham inkari. Maksudnya tanya tu bukan Allah suruh tanya pada Nabi tak tahu, tapi Allah suruh tanya tu, apa yang menyebabkan kamu masih lagi mengingkari perintah Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dan juga apa yang menyebabkan kamu menukar nikmat Islam ataupun nikmat iman ini kepada sesuatu yang lain? Allah tanya. Jadi itu satu ancaman. Kemudian yang ketiganya ialah penurunan azab di bawah naungan awan. Azab diturunkan ada tiba-tiba. Azab diturunkan ada tiba-tiba, ada kadang-kala ada warning, kadang-kadang tak ada warning. Memang tiba-tiba kau pun azab. Kan? Begitu juga dengan kematian. Ini juga mengingatkan kita kepada kematian. Ada kalanya kita diberikan tanda-tanda untuk mati, iaitu seperti sakit, tak bergerak, ataupun kita berada dalam keadaan nazak. Itu ada tanda-tanda. Tetapi ada juga tanda-tanda kematian di mana kita tidak berikan tanda kematian, tiba-tiba kita mati. Kita takut di situ, kan? Jadi tidak ada persiapan kita. Jadi penurunan azab di bawah naungan awan ini menunjukkan, biasanya kalau kita tengok awan, biasanya kita akan menunjuk kepada rahmat Allah SWT. Akan ada ni. Ini dalam surah Al-Furqan. Dia ingatlah pada hari langit pecah, mengeluarkan kabut putih dan malaikat turun secara gerombolan. Ini kesinambungan ayat. Maksudnya kita tengok, bila kita tengok awan datang, mana kita kata, okey, nak hujan. Hujan tu biasanya membawa fikiran kepada rahmat Allah SWT. Tetapi kadang-kadang silap, itu adalah azab Allah SWT, yang mana Allah turunkan dengan bersama dengan para malaikat,
Jadi seterusnya uh, saya alihkan lagi sekejap. Okey. Seterusnya kepada isyarat kepada orang yang beriman. Kita lah. Kita ni kena, apabila kita berlaku, kita tahu kita terikut pada khutuwat syaitan, ataupun kita telah menyedari kita berlaku dalam suatu, kita telah mengikut fasa ataupun ajakan syaitan, maka yang pertama sekali ialah kita kena segera bertaubat. Kemudian apabila kita telah bertaubat, kita segera untuk memperbaiki keadaan diri kita ini. Pertama kita taubat, kita memohon ampun atas apa yang telah kita lakukan. Kemudian kita perbaiki, kita berazam supaya tidak tidak melakukan perkara yang sama. Macam saya kata tadi, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu musuh kita bagi nyata. Apabila kita telah menjadi bahawa kita telah terikut dengan ajakan syaitan, maka kita kena berazam supaya kita memperbaiki, tidak akan mengikuti langkah yang sama. Itu dia. Kemudian yang ketiganya adalah isyarat kepada orang beriman. Kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kita penting kita kena bersyukur. Kerana kita kadang-kadang dikejutkan dengan kiamat, ataupun dikejutkan dengan kematian yang tiba-tiba. Sama ada kadang-kala kita didatangkan dengan penyakit sehingga kita sukar untuk beramal, dan pada ketika kita tak boleh beramal, kita akan rasa sedih. Kita tak dapat beramal disebabkan mungkin penyakit yang sedang menimpa kita pada waktu itu. Jadi pada masa yang kita boleh beramal ini, beramallah bersama-sama kita. Beramallah supaya kita diberikan kesempatan, insya-Allah. Okey, seterusnya ialah dialog dengan Bani Israel. Yang tadi ayat, masih lagi ayat 211, iaitu setelah diperlihatkan kepada mereka pelbagai mukjizat yang diutuskan melalui para rasul, sewajarnya ataupun sebaiknya dia menjadi pendorong kepada mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ulas sebelum ni, tersebut dalam kitab Taurat, kita sebut dalam kitab Injil, disebutkan oleh para nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa satu akhir masa nanti akan ada nabi akhir zaman. Mereka telah mengetahui perkhabaran ini daripada nabi-nabi mereka. Tetapi disebabkan orang kata apa, sebab tu Allah kata wa may yubaddil ni'matallah, mereka menukar nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan menunjuk kepada kekafiran. Ancaman kepada mereka yang mengubah sunnah ataupun hukuman Allah, setelah cukup bukti dan dalil ke arah kebaikan, kebenaran dan hidayah, dan mereka tahu, yakni orang Bani Israel ni tahu. Kita orang Islam, kita tahu bahawa menutup aurat itu adalah wajib bagi semua Muslim. Tetapi kita mengubah dia. Kita merasakan kita kata memakai aurat menutup aurat ini pada kita nak berjalan keluar sebab dia nak melawar, contohnya nak cantik, nak nampak keluar, kita pun keluar. Tetapi kita tidak menutup aurat seperti memakai kalau orang kata apa, kalau orang perempuan tu tak pakai stokin contohnya, kan, keluar begitu, tudungnya itu disingkatkan, tidak menutupi keseluruhannya. Bagi yang lelaki itu pula pergaulan antara lelaki dan perempuan tidak dijaga dan sebagainya. Jadi mereka tahu, ini tak boleh, tetapi mereka buat juga, kan. Mereka tahu bahawa apabila berkata-kata itu, hendaklah kata-kata dengan orang lain dengan kata-kata dan akhlak yang baik. Tetapi mereka tahu, tapi mereka kata tak nak jadi hipokrit. Itu ayat yang biasa kita dengar. Saya bukan tak nak solat, tapi saya nak tunggu sampai keikhlasan itu sampai, barulah saya nak bersolat. Kan? Saya ni bukan tak nak tutup aurat, tapi saya rasa saya tak nak hipokrit dengan diri saya. Itu kan, ada asalnya tidak bertudung, kemudian pakai tudung, kemudian buka balik. Bila buka kata, saya rasa apa yang saya buat sebelum ni tidak ikhlas, jadi saya nak peminat doalah saya untuk saya ikhlas. Itu contoh-contohnya lah, dialog seperti gitu, kan. Okey, kemudian seterusnya menunjukkan kepada kecintaan orang kafir terhadap harta, keindahan dunia. Sebab itu mereka bermatian-matian mengejar. Ini kita cerita pasal suasana penduduk Mekah. Orang Mekah
Sebagai mana kita tahu, yang masuk ke agama Islam pada awal-awal Islam di Mekah adalah orang-orang hamba-hamba sahaya. Hamba-hamba sahaya, orang-orang miskin. Lalu orang-orang orang kafir yang mana majoriti mereka adalah orang-orang kaya mengejek-ngejek, Qarun, mereka mengejek-ngejek orang apa Islam masuk pun orang miskin je, tak ada faedah ni kan. Tengok kami orang kaya kan. Kalau betul Tuhan kamu mengasihi kamu, kenapa kami boleh bertambah kaya? Itu ayat ungkapan yang menyombongkan diri kan. Sebab tu Allah kata wallazina taqaw fawqahum yaumil qiyamah. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu pada akhirat kelak, mereka ni iaitu orang-orang miskin ni seperti Bilal, seperti Ammar, Shu'aib kan. Yang orang yang miskin inilah yang akan berada di atas mereka ini orang kafir. Jadi jangan sesekali kita memandang rendah pada orang-orang yang kita nampak miskin dan juga beriman, kan. Baik, seterusnya kita bagi kesanggahan Allah SWT kepada orang yang kafir. Orang yang kafir itu yang menyombong mereka kerana kelebihan harta kekayaan mereka. Mereka menyombong kerana kedudukan mereka. Mereka menyombong kerana kekuasaan dan banyaknya pengikut mereka di dunia. Tetapi di akhirat kelak, darjat mereka tidaklah setinggi pada orang yang bertakwa. Baik. Seterusnya insya-Allah kita akan berada dalam penghujung pada ayat yang terakhir, ayat 212, Allah SWT memberikan, dan juga Allah juga yang memberikan rezeki, dan Allah juga yang mengurangkan rezeki. Rezeki ini merupakan satu kurniaan Allah kepada sesiapa yang dikehendaki, sama ada seorang itu fasik ataupun kufur, seorang itu beriman ataupun kurang berimannya, dan beramal soleh sebagainya. Itu semua rezeki Allah tentukan. Dia juga yang membataskan rezeki, biarpun orang mukmin itu seorang yang taat. Dia juga yang memberikan secara luas tanpa batas di dunia dan di akhirat. Tapi kita ni sebagai orang yang beriman, kita mengharapkan supaya rezeki kita luas di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, syarat rezeki dunia dan rezeki di akhirat. Okey, yang pertama, rezeki usaha merupakan syarat rezeki di dunia. Sebab kadang-kadang dia tak datang dengan sendiri. Rezeki di dunia ada kalanya tak ada usaha pun, tiba-tiba dia datang. Contohnya seperti harta pewarisan. Contohnya kita tak ada usaha, kita nak miskin, tiba-tiba kita tahu kita mewarisi harta bapa kita atau mak kita yang mungkin meninggalkan harta yang banyak. Jadi kita tak ada usaha pun, tiba-tiba kita dapat pewarisan kan. Lepas tu ataupun rezeki tu kadang-kadang kita tak usaha tetapi tiba ada orang bagi. Itu pun dia satu rezeki juga. Dia tak semesti kita berusaha, kita berusaha kita dapat, tak semestinya. Itulah yang kita mengatakan rezeki di dunia. Manakala pula untuk rezeki di akhirat adalah iman merupakan syarat. Iman kita ni, kita beriman syarat dan kita perlu usaha ke arah dia, iaitu ke arah kebaikan untuk mendapatkan rezeki di akhirat, iaitu kesenangan di akhirat. Maksudnya kita dah beriman, kemudian kita beramal. Bukan sekadar beriman. Sebab iman ini boleh dikatakan, okey, saya beriman kepada Allah, saya beriman, tapi dia tak beramal kepada arah keimanan tersebut. Jadi apabila kita beriman dan kita beramal, barulah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Sebab tu kena ada usaha. Rezeki tanpa batas untuk individu. Orang yang jahat dan orang yang baik dan orang yang jahat. Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ini kita ada, Allah bagi rezeki. Orang yang baik ada. Dan kemudian orang yang bertakwa sentiasa lebih baik keadaannya walaupun dalam keadaan miskin ataupun kaya. Ini kita biasa dengar, yang bahawa ada orang kaya tetapi namun sedekahnya itu tidak pernah berhenti. Sedekahnya itu diberikan sahaja, memberikan hartanya tanpa dia mengira kepada tapi keimanan yang tinggi lah. Macam pernah saya sebut sentuh dalam ayat yang sebelum ini yang berceritakan tentang dalam satu yang pernah kuliah yang pernah saya sampaikan sebelum ini, yang mana dia meninggalkan hartanya. Syuaib Ar-Rumi, Syuaib Ar-Rumi itu yang meninggalkan hartanya ketika mana dia halang untuk berhijrah ke Madinah. Dia dihalang, tapi dia kata kepada orang yang menahannya itu, orang kafir Quraisy, nak tak aku beritahu harta aku di mana, kamu ambillah dan tinggal dan biarkan aku pergi ke Madinah.
Maknanya dia meninggalkan, dia dah orang kaya tapi kemudian ditinggalkan hartanya, janji dia dapat pergi ke Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dah cerita dari Syuhaib Ar-Rumi, kisah sahabat ini kan. Yang mana meninggalkannya itu individu, kan orang yang bertakwa. Itu orang yang kaya kemudian dia sanggup jadi miskin kerana dia adalah orang yang bertakwa. Okey. Maknanya harta itu tidak merubah ketakwaan dia. Tapi harta itu menjadikan takwa itu lebih cantik, lebih kemas. Dan rezeki tanpa batas, iaitu seperti bangsa, Allah SWT memberikan rezeki kepada sesuatu bangsa yang sesuai dengan usaha bangsa tersebut. Bangsa tersebut berusaha, maka dia akan dapat. Dan mereka, Allah SWT mencabut rezeki mereka seandainya berlaku kesesatan kepada mereka. Kemuliaan, kemakmuran, kekuatan dan kekuasaan itu ditarik apabila umat itu tidak berusaha dan tidak merancang. Jadi di sini kita sebagai orang Islam, hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan kemuliaan, kemakmuran, kekuatan dan kekuasaan orang Islam itu supaya dengan merancang. Kita perlu merancang bagaimana untuk menjadi mukmin yang baik. Kita perlu merancang bagaimana untuk menjadi umat yang bagus, menjadi umat yang contoh, umat Islam yang umat yang contoh. Dari banyak sudut Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini dengan sepenuhnya, totally. Jadi kat situ kita boleh nampak bahawa kalau kita melaksanakan Islam keseluruhannya, dari segi sudut kebersihannya, dari segi sudut muamalatnya, dari segi sudut prinsip sosialnya, dari segi sudut perbuatan-perbuatan kita, akhlak kita kepada orang yang bukan Islam dan sebagainya, dia mampu menarik orang yang dan juga dia orang yang bukan Islam mendekati Islam. Seterusnya kita menjadikan kita satu umat yang hebat, yang berjaya. Jadi itulah sedikit sebanyak sikit yang boleh kita ni. Okey, baik. Fiqh kehidupan dan juga hukum hakam. Ayat 210 menyatakan tentang tempat kembalinya para penentang ataupun penderhaka adalah kebinasaan serta azab adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat dielakkan. Allah SWT memperlihatkan sesuatu perbuatan terhadap sebahagian makhluknya yang bertujuan untuk memberikan balasan dan menghukum. Allah SWT. Pada ayat 211 pula Allah SWT menyatakan tentang pertanyaan yang ditanya kepada Bani Israel. Sal Bani Israel kam atainahum, adalah berbentuk bernada kecaman. Bukan tanya kerana tak tahu, tapi tanya kecam. Dan apa lagi? Macam itulah kita. Kadang-kadang kita bertanya kepada anak, apa lagi yang tak puas hati ni? Itulah. Kan, ayat Allah lebih baiklah, lebih baguslah daripada yang kita bagi kan. So, berapa banyak mukjizat yang Allah telah berikan kepada Nabi Musa, diperlihatkan kepada mereka. Pembelahan laut, naungan awan, tongkat, tangan yang bersinar, Allah SWT kata, wa alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Kan, itu antara mukjizat Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa lagi yang mereka nak boleh mengingkari Nabi Musa dan untuk beriman kepada Nabi akhir zaman? Okay. Dan sebagian ulama berkata berapa banyak sudah mereka melihat ayat dan juga bukti. Ini juga sebagian ulama berbeza pandangan tentang ini. Iaitu yang pertamanya adalah, yang keduanya adalah mereka bertanya, mereka dah nampak tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang menyebabkan mereka tak nak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Itu yang menjadi persoalan dia lah. Dan itu berbentuk kecaman. Allah dah beritahu tanda ni dalam Taurat dan Injil. Allah dah beritahu dah, Nabi akhir zaman tanda dia sekian. Dan mereka dah nampak. Bahkan di kalangan para ulama mereka ada yang nampak. Contohnya seperti Abdullah bin Salam. Kita pernah cerita bahawa seorang ahli sarjana Yahudi, yang mana bila di mana dia nampak ini Nabi akhir zaman, lalu dia masuk Islam. Tetapi kaum dia tak mengikuti dia pula. Kan, gitu. Yang pada ayat yang kita baca ni, ayat 208 ni, dia menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini, yang mana berkisah tentang Abdullah bin Salam ni juga. Pada ayat 212 menyatakan para pemimpin Quraisy dan orang-orang seperti yang mereka yang membezakan manusia atas dasar kekayaan, kemudian mereka mengejek orang kaum muslimin yang miskin.
Allah menjadikan apa yang ada di dunia ini sebagai hiasan saja. Apa yang ada pada kita, kereta, rumah, kekayaan, kekuasaan, pangkat, apa sekalipun yang ada pada kita ini sebenarnya dia adalah tidak lain tidak bukan untuk menguji kita. Bagaimana kita nak menggunakan uh, perkara-perkara yang telah direzekikan kepada kita ini dibuat kepada kebaikan. Dan siapa yang paling banyak beriman, dia buat sesuatu, dia ada kekayaan, kemudian dilakukan kekayaan itu untuk kebaikan agama dia. Yang mempunyai ilmu, banyak dia menggunakan ilmunya itu untuk kebaikan agama dia, untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi ini semua sebagai satu ujian, bukan sebagai okey kita ada kebijaksanaan. Apa yang kita buat pada kebijaksanaan kita untuk memajukan umat. Jadi inilah dia huraian fiqh kehidupan dan juga hukum-hukum yang terdapat pada ayat 208 hinggalah 212. Jadi kalau nak tengok ayat 208 dan 209 situ, boleh tengok pada kuliah yang sebelum ini, kuliah online yang sebelum-sebelum ini yang kita dah buat, insya-Allah. Jadi begitulah sedikit sebanyak tafsiran tentang apa tu ayat 208 hingga 212. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua. Jadi mohon maaf jika ada sebarang kekurangan, jika memang ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita, kepada diri saya terutama sekali yang bercakap ini, dan mudah-mudahan dijauhkan, dan juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik di luar sana. Mudah-mudahan kita sama-sama juga berdoa supaya Allah mengangkat segera wabak ini dan kita menjalani kehidupan kita seperti biasa, seperti sebelum-sebelum dan adanya COVID-19 ini, insya-Allah. Mari sama-sama kita mengakhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta rabbina Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma syaa Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbana ala siratin mustaqim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala' wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.